dengan anak saya 5 orang, duk urus anak apa semua. Kemudian pada tu, lepas urus anak semua selesai, sama dengan isteri, pukul 6 sembahyang, pukul 6 suku terpaksa bertolak lah. Kalau tak tuan-tuan, cik dekat seberang je lah. Walaupun jauh tuan-tuan, saya rasa macam dengan seronok tempat saya kerja tu. Sebab hubungan saya dengan kawan-kawan tuan-tuan, dia jadi macam dengan, kalau saya tak pergi kerja tu, kawan-kawan dia tanya, awak semangat tak? Tak ada. Tu tuan-tuan. Dia tanya, tuan bagaimana nak nampak? Tak ada. Tuan-tuan, hubungan tu kawan-kawan, kita akan rasa gembira macam tu tuan-tuan. Kita nak melahirkan macam tu. Kita nak jadi apa ni? Apa kata ulama, baiti jannati, rumah aku, syurga aku. Dan kita nak jadikan tempat kerja kita jannati, syurga aku. Kita jadi tempat kerja kita sebagai syurga. Kita nak lahirkan macam tu, hubungan kawan tuan-tuan. No? Kita kalau ada masalah dengan kawan tuan-tuan, benda sikit-sikit kalau boleh kita lupakan. Kalau benda sikit ni kalau kita perbesarkan dia, hubungan kita akan kuat. Dan kita nak kerja, kita habis masa dekat tempat kerja banyak. Kita masuk pukul 8, tuan-tuan balik pukul 5. Separuh hari tuan-tuan berada di tempat kerja. Cuba bayangkan. Jangan saya tak apalah sekali. Pukul 2 saya balik dah. Tapi kalau pukul balik petang. Tapi kalau hubungan kita tak baik dengan kawan-kawan tuan-tuan, kita dengan kerja pun tak semangat. Hubungan kita dengan bos tak ceria. Oh, tak seronok tuan-tuan. Hubungan kita dengan kawan-kawan tak seronok. Kalau boleh, aku tak nak kerja, tak apa, ambil MC, ikhlas, tak apa. Sebab apa? Tak seronok. Tuan, kita nak melahirkan perasaan seronok. Barulah kita akan rasa kita buat kerja itu dengan penuh semangat. Apabila mai seronok, baru kita buat kerja semangat. Itu aja kan? Kalau jiwa kita tak seronok, kita buat kerja tak semangat. Apabila tak semangat, hasil kerja kita tak akan dapat berkualiti. Saya lebih suka dengan kata-kata Profesor Madia, Dr. Mahaya. Kita jadikan pekerjaan kita ni sebagai sesuatu yang menyeronokkan, baru kita dapat menghasilkan sesuatu yang berkualiti. Kalau tempat kerja kita pun tak seronok, tuan-tuan, hamil pekerjaan macam mana pun kita akan menghasilkan sesuatu yang tidak berkualiti. Itu Profesor Madia, Dr. Mahaya. No? Bagus ini korang ni. Ini menyeronokkan saya. Saya dah ada ya, tolong buka, bagi makan, bagi minum, oh seronok. Saya tak ada ceramah tu, Ustaz, pergi makan dulu. Saya pun seronok nak ceramah ni. Sebab apa? Tak ada nak bagi ceramah, jamu makan lah. Yang tu bukan rasa, tapi nak bagi seronok. Kita, isteri kita tuan-tuan, hari lahir dia, hari lahir anak-anak, kita buat ada special. Nak beli hadiah, beli yang ni. Bawa depa berjalan. Ni hadiah abang ni. Dia pun jadi seronok. Dia pun layan kita lagi seronok. Kita pun seronok. Apabila kita menyeronokkan orang, tuan-tuan, pendapat kata Imam Al-Ghazali, apabila kita menyeronokkan orang, ingat Allah Ta'ala akan menyeronokkan kita. Apabila kita bagi orang tak seronok, maka Allah Ta'ala akan balas kita dengan tak seronok. Tuan-tuan, benar ni dinyatakan dalam Al-Quran. No? Oleh itu kita kena bersikap dengan positive thinking. Positif tu kena ada. Saya bila mana ketua jabatan saya suka saya dekat Langkawi, saya nak menyeronokkan hati saya. Macam mana? Saya jumpa dengan timbalan pengarah, cerita masalah dia, masalah saya kepada dia, terang pada dia apa masalah kita. Dia memahami masalah kita. Alhamdulillah, saya rasa seronok. Dia tukarkan saya dekat dengan isteri saya. Saya rasa seronok, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab boleh bersama dengan anak dan isteri. Ada semua orang dia tak suka duduk dengan anak isteri. Dia suka nak pangkat tinggal anak isteri kan. Dia suka nak tinggal anak isteri kan. Macam saya memang tak apa nak suka nak tinggal anak isteri. Tapi kalau keperluan perkhidmatan terpaksa. Macam mana kepakaran kita dinilai macam tu? Mana kita kena minta restu pada suami kita. Tuan-tuan, bagi orang perempuan kena minta restu. Wajib. Ni, setuju tak setuju ni? Cik tak nak pakai ni. Ditukarkan daripada Rostak masih ni. Suami kata alhamdulillah, alhamdulillah. Merah abang, boleh ayam mata pun, tapi untuk demi agama bangsa dan negara pergilah. Suami bagi semangat macam tu. Tak mau. Tapi kalau suami kita tak boleh, tuan-tuan tak boleh. Orang lelaki ni tuan-tuan, dia boleh buat selalu macam. Dia macam.
Sebab itulah bagi orang perempuan, dia kena minta keizinan kepada suami dia. Begitu juga dengan suami. Suami pun kena bincang dengan isteri. Walaupun kita ada kuasa autoriti, tapi kena bincang dengan isteri supaya isteri ini tidak ada rasa kecil hati. Kadang-kadang isteri kenaikkan pangkat, jawatan, tak tanya isteri. Isteri kita apa? Hancur hatiku. Gampang buat macam ni. Ini kebahasan suami kepada isteri. Kena bincang dengan isteri, tuan-tuan. Kita ni, apabila kita berumah tangga, tuan-tuan, kita kena ada menyembang dengan isteri. Sebelum nak tidur, kita sembang. Sampai kita tidur. Saya, tuan-tuan, saya sembang dengan isteri saya. Hari sekali isteri saya sembang, saya tertidur. Dia sembang seorang, kita tidur lah. Tak. Perempuan ni dia suka sembang kan. Kita tak nak bagi ada setengah perempuan ni. Sekarang ni kan teknologi canggih sekarang kan. Kita tak nak isteri kita sembang dengan orang lain. Sebab apa? Dia ada isteri pun seolah-olah, ada suami pun dia rasa seolah tidak ada suami dan isteri. Itu sekarang ni dia sama teknologi sekarang ni bahaya, tuan-tuan. Kita boleh guna WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Semua tu ada semua orang dia lebih suka meluh perasaan. Sekali pereluh perasaan itu, dia kata, dia ni lah yang terbaik untuk diri aku. Dia ada perasaan. Itu bahaya tu, tuan-tuan. Dia ada perasaan ni. Nak kena jaga. Orang lelaki, orang perempuan kena jaga. Okey. Baik, kata Imam Al-Ghazali, tempat yang terbaik untuk kita meluahkan sesuatu, orang yang dekat dengan kita. Benda yang halal dengan kita. Apa dia? Suami dengan isteri. Isteri dengan suami. Itu nombor satu. Boleh jugalah kita luah kepada ketua jabatan kita, timbalan pengarah kita luah. Tapi mesti ada kita kata guideline dia. Jangan luah semua. Ni luah semua kan tak boleh sebab kita kena faham sebab dia pun ada tanggungjawab. Apabila kita banyak meluahkan perasaan, sekali dia pun jadi blur juga. Tak boleh. Ada benda-benda yang kita boleh luahkan, ada benda yang kita tak boleh kongsi. Dalam Islam pun dia ada had, ada batasan dia. Ni luah habis. Baik, benar pada niat dan perbuatan. Contohnya mempunyai niat yang baik, jujur dalam melaksanakan suatu pekerjaan tanpa niat dan sembunyi ataupun mengharapkan balasan. Niat tanpa mengharapkan balasan. Bercakap benar dan menepati janji, tidak bercakap bohong, mungkin janji, memberikan ataupun menerima arahan yang jelas, tepat serta tidak mengelirukan. Yang ini tanggungjawab atas salah. Rela berkongsi pengalaman. Okey, saya ada pengalaman, saya kongsi dengan tuan-tuan perempuan pengalaman saya. Ada ilmu, bagi tahu pada orang. Balighuni walau ayat, kata Nabi. Sampailah kepada kawan-kawan kita, sahabat kita, walaupun satu ayat. Dapat pahala. Bagi tahu pada orang benda yang baik. Kita dapat apa-apa pun, contohnya kita kongsi dengan kawan-kawan kita. Satu kejayaan, kita rasa gembira, kawan-kawan kita rasa gembira. Baik. Bijaksana, menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tidak sesuai dengan masa serta keadaan. Menggunakan segala potensi, keupayaan yang kita ada dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan yang mudah. Baik, ada setengah manusia Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kepakaran yang begitu tinggi. Tuan-tuan tahu tak? Awi, tuan-tuan, walaupun dia penyanyi, dia ada sijil vocational welding kapal kapal besar dekat Singapura. Kalau kapal kargo tu bocor tu, dia boleh welding tu. Dia ada sijil welding. Kepakaran dia welding. Gaji dia mahal, tuan-tuan. Gaji welding. Kita dah kata Awi ni dia tak ada sijil apa-apa. Dia ada sijil welding. Maklumat ni saya dapat daripada doktor, Profesor Madya Dr. Muasyid. Akhir sekali, Awi ni, tuan-tuan, dia tu fikir sama ada aku nak teruskan kerjaya aku dalam bidang welding ataupun aku nak jadi seorang penyanyi. Kemudian dia ada terfikir dalam hati dia, dia kata biar aku jadi penyanyi. Kalau aku jadi penyanyi, aku famous. Tuan-tuan,
Dia cebur diri dari bidang nyanyian. Alhamdulillah, rezeki dah melimpah ruah dari bidang nyanyian. Dan dia jadi penyanyi. Dia meninggalkan kerjaya dia, iaitu bidang welding. Itu awi tuan-tuan. Tapi masalah dia, kahwin tinggal. Itu masalah. Hatinya tak baik. Baik, seterusnya mempunyai fikiran yang rasional. Yang dikatakan sebagai ibadah, fikiran yang rasional, pertimbangan, saksama, menyelesaikan satu masalah tanpa mengira perasaan, menyelesaikan satu masalah dengan mengira, bukan tanpa, silap. Dengan mengira perasaan dan emosi. Yang ni kita nak kena jaga, emosi orang, kita nak kena jaga. Sentiasa, baik, berkata emosi ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ditegur. Sebab apa dia tidak melayan seorang orang buta yang tanya soalan pada dia. Dia ditegur oleh malaikat Jibril. Kata Jibril kata, wahai Muhammad, orang buta tanya kamu kena jawab soalan. Walaupun dia buta, dia hamba Allah. Maka Nabi Muhammad pun memperbaiki apa kita kata kelemahan, kesilapan dia. Begitu juga dengan kita. Ada setengah orang, dia lebih suka mencari orang-orang yang sama level dengan dia. Baik, yang ciri yang tak baik. Kita apabila kita berada di atas, tak kira lah apa, kita menerima pandangan daripada orang bawahan sebawah-bawahnya. Hatta pandangan daripada cuci sampah sekalipun, kita boleh menerima pandangan dia, asalkan pandangan dia baik. Tuan-tuan, itu adalah bos, ketua yang baik. Sebab kita ni pemimpin, tuan-tuan. Sebab Nabi kata serendah-rendah pemimpin ialah pemimpin di dalam rumah. Kita boleh menerima pendapat anak kita yang kecil, yang berumur baru 7 tahun, 6 tahun, yang mengaji pra dan tadika, darjah 1. Dia pergi cadangan yang baik, apa-apa. Dia pilih semua orang. Cuti sekolah bulan 12. Kita dah terlupa dah. Kalau dengan ceramah, betul kau bulan 12 ada hujung tahun cuti sekolah, habis PSR. Kita boleh terima pendapat anak yang kecil, tuan-tuan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW apabila diberi nasihat oleh malaikat Jibril, maka Jibril kata, wahai Muhammad, walaupun orang yang bagi pendapat cadangan itu adalah orang yang buta, orang yang lemah, kita kena terima pendapat dia. Asalkan pendapat dia baik, kita ambil, tuan-tuan. Itu ciri-ciri pemimpin yang cukup baik. Kalau pemimpin yang boleh menerima pendapat atasan saja, yang bawah kita tidak boleh menerima, itu pemimpin yang tidak baik. Contoh yang baik adalah contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dia merendah diri dia, boleh bergaul dengan orang yang rendah, walaupun tak sama dengan level dia. Baik, sentiasa memperhatikan ilmu, kepakaran dan profesionalisme, tuan-tuan. Kursus, sebut kata kursus Allah. Konsert apa seronok. Konsert Korea seronok. Anak muda kita suka konsert Korea. Kita tak suka lagi konsert penuh. Kat Bukit Jalil tu penuh. Baik, kita kena ubah minda kita. Daripada dulu kita kurang minat ilmu agama khususnya, kita menjadi orang yang minat. Kita kena berubah. Kata alim ulama, seorang cendekiawan, dia kata apa? Berbicara kamu, sesuaikan diri kamu dengan tahap umur kamu. Ini kata-kata cendekiawan. Yang dikatakan umur kanak-kanak itu di antara umur 7 tahun sehinggalah umur 12 tahun, sehinggalah dia balik. Itu umur kanak-kanak. Maka kita berbicara mengikut mentaliti dia. Yang dikatakan umur remaja 15 tahun hinggalah 35 tahun remaja. Tuan-tuan, berbicara dengan mereka mengikut tahap umur mereka. Kemudian tu umur 35 hinggalah 45 tahun. Umur dewasa, 40-45 tahun dewasa. Kita menyesuaikan dengan umur kita, 35 hingga 45 tahun. Itu umur dewasa. Umur 45, 40 hingga 60, tua.
Tuan-tuan, kita umur 45, 40 tua dah tuan-tuan. Saya ni nak masuk umur tua lah. Tahun depan umur saya tua, 41. Kita menyesuaikan diri kita. Ini kita umur dah 60 hingga 70. Tua apa? Tua bangga. Duk seronok lagi. Apa? Bukan tak boleh seronok. Saya yang tak kenalnya apa? Lagu apa? Konsert apa orang panggil tu? Kilauan Mas. Kilauan Mas. Umur 60 tu. Dia bergaya dengan umur macam umur 30 kita nampak umur tu kan. Tak sesuai dah. Zaman tu dia jadi lain dah. Bukan tak boleh, kita buat di dalam rumah, duduk dalam rumah, buat konsert dengan anak isteri dalam rumah tak apa. Kalau kita duduk kat luar tu, dengan ni atuk wan aku ni nampak pelik dah ni. Orang pun dia tak mengucap lagi kan nak mati dah. Umur 70, 60 kita dah masih lagi duduk macam tu. Tak boleh tuan-tuan. Tak sesuai. Itu sentiasa mempertingkatkan ilmu, kepakaran dan profesionalisme kita. Mengikut tahap kita. Baik. Dan yang berikutnya bersyukur. Dah 10, tak perlu lah. Tadi saya kata mula ke rumah 9.30 sampai 11.30. Patut saya dapat melisah pun. Rupanya terlanjur 10 minit dah. Okey, bersyukur saya tak perlu hurai sikit ni nak biar. Okey, berdedikasi, bekerja tanpa jemu, sanggup berkorban, tekun, rajin, baik, ikhlas, penyayang. Okey, yang ni penting lah, penyayang. Maafkan mamu lah. Pengurusi sikit lah. Bersikap penyayang dengan kawan-kawan, tidak berdendam. Yang ni payah. Orang Melayu kita payah kadang-kadang tu. Kadang-kadang bukan Melayu pun macam tu juga. Kita ada perasaan berdendam dengan orang. Kita sukar nak memaafkan orang. Yang ni pun Islam tak ajar. Contoh yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Isteri Abu Jahal baling batu dekat dia, buat kat dia macam-macam. Nabi Muhammad berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, bagilah dia jadi orang baik. Begitu juga seorang Yahudi, fitnah Nabi macam-macam, buat macam-macam. Nabi Muhammad kata, ya Allah Tuhanku, kau bukalah pintu hati mereka ini jadi orang baik. Berdoa pada orang bukan Islam itu jadi orang baik. Tuan-tuan, itu sikap terbaik Nabi kita. Begitu juga dengan kita. Kita tak berdendam dengan kawan-kawan kita. Walaupun kawan kita buat kita macam mana, kita tak bersikap membalas. Biarlah Allah Ta'ala yang membalasnya. Nak berdoa pada Allah Ta'ala agar dia jadi orang baik. Baik, itu contoh yang terbaik. Nabi buat contoh kat kita, suruh kita fikir. Baik, bersifat timah rasa, suka mengambil berat dalam melaksanakan tugasan. Sebab kita beramanah. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga yang besar. Kita ni sebagai adik-beradik keluarga. Satu keluarga, adik-beradik kita bersembang. Lelaki perempuan kita bersembang atas dasar organisasi. Dalam Islam tak ada masalah, boleh sembang. Sebab kita nak bertukar-tukar kepakaran. Baik, bersifat simpati, empati dalam menjalankan tugas harian. Setiap warga veterina hendaklah bertekad, berusaha mempertingkatkan kualiti peribadi, profession. Mudah-mudahan setiap kerjaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima sebagai ibadah. Baik, mudah-mudahan setiap pergerakan kita berdoa daripada kita keluar rumah dan kita pulang. Sebab itulah kita keluar dari rumah kita, kaki kanan kita baca doa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku berserah pada Allah Taala, segala rezeki yang aku dapat ini, segala kerja buat aku ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku berdoa pada Allah Taala, bersifat culas dalam pekerjaan dan sebagainya. Baik, sebagai kesimpulannya, sebagai hamba Allah, kita hendaklah memastikan pekerjaan kita yang kita lakukan ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan mengharapkan pujian, kita bukan mengharapkan pangkat, kita bukan mengharapkan harta, tetapi kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah perasaan kita. Kadang-kadang kita rasa gembira, kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa muram, dan sebagainya. Inilah lumrah kehidupan kita. Tak semestinya kita sentiasa berada dalam keadaan kegembiraan. Baik, itulah menunjukkan manusia ini tak lari daripada ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai penutup majlis, masak kari si udang galah, mari dicicah dengan roti.
Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya buka soalan, ada soalan? Ustaz, saya sebagai wakil lah pada seorang kawan kita tu, dia nak datang tapi dia ada masalah buah pinggang Ya. So dia pergi cuci darah lah. Berkenaan dengan solat jamak untuk sakit buah pinggang ni. Ya. Kadang-kadang dia kena masuk kat tempat dialisis tu kan. Ya. Contoh tadi dia cerita contoh masuk pukul 11 pagi. Ya. Kadang habis kadang pukul 6 petang macam tu. Jadi dalam keadaan tu dia orang macam diharuskan tak solat jamak takhir ke jamak takdim ni macam mana dari segi hukum solat jamu? Baik macam ni. Dia boleh ejah ada masa. Memang tak boleh ejah. Dia kadang sebab ramai orang. Memang ada masalah. Di situ ada perkataan darurat. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya soalan kepada saya, soalan yang cukup baik. Masuk perkataan jamak ni tuan-tuan. Jamak untuk perjalanan. Kita mazhab Imam Asy-Syafi'i 90 km. Manakala Hambali, Hanafi lebih kurang dalam 50 km. Baik, dalam masalah kes sakit ni tuan-tuan, tak dinyatakan secara khusus oleh ulama sama ada boleh jamak ataupun tak. Dan majlis fatwa pun tak menyatakan boleh jamak ataupun tak untuk orang yang sakit. Okey. Baik, dalam masalah ni tuan-tuan, kita orang Islam ni dia masalah apabila berlaku operation, berlaku dan cuci dialisis dan sebagainya. Kita kena niat juga sembahyang. Kena niat juga sembahyang. Sebab itu sembahyang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya awwaluhu fi su'alil qabri. Benda yang pertama akan disoal dalam kubur ialah sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, dia boleh buat dalam pelbagai cara. Sama ada dengan kelip mata dia, sama ada orang panggil dia sakit, dia berbaring dan sebagainya. Dalam kes ni tuan-tuan, mazhab kita Imam Syafi'i, dia kena ambil sembahyang sebelum nak cuci pinggang tu. Ambil sembahyang tu. Kalau tak ada air sembahyang, tak ada air, ambil dia menggunakan debu. Apabila cukup tempoh masa dia, contohnya kan, orang cuci dari sini memang dia usuk kan, dia boleh sembahyang dengan cara duduk. Masuk bilik air, suruh masuk dalam bilik air, ambil sembahyang. Tak ada kain sembahyang, tak ada apa, pakai macam ni, duduk dalam kerusi, takbir. Cukup masa 1.5 waktu zuhur, sembahyang. Sembahyang juga, sebab dia ada kemampuan untuk sembahyang. Hatta orang nak mati sekalipun, dari kitab Sirus Salikin, orang nak mati pun dalam keadaan berbaring macam tu, tak boleh bergerak dah, dia kena sembahyang dengan menggunakan isyarat mata. Pukul 6 saya rasa boleh sembahyang ni untuk waktu asar. Ada setengah pendapat kata boleh kita jamak, tapi mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh. Maka saya hukum tak boleh lah. Tak tahu lah, ada mazhab yang lain kata boleh. Saya tak mau lah ambil mazhab yang lain kan. Kita ambil kata tak boleh, kita kata tak boleh. Sebab dia cuma cuci buah pinggang. Pukul 1.30 tu dia ambil sembahyang, atau pukul 12 tu dia ambil sembahyang siap-siap lah. Sebelum dia cuci terus ambil sembahyang. Apabila proses dialisis tu, contohnya pukul 1.30 sampai pukul 4.30, waktu tu dia boleh niat sembahyang dengan cara ikut kemampuan dia. Duduk lah, kan cuci dialisis tu dia cara duduk pun kan, ataupun berbaring kan, semua cara berbaring. Saya pun biasa operation. Saya operation pukul, saya guna pukul lah senang. Gampang cakap pukul ni. Pukul 11. Kemudian tu saya nak keluar daripada hospital pukul 5. Saya beritahu kat nurse, saya ambil sembahyang. Lepas tu nurse bawa bagi kat saya ayam botol. Lepas tu saya ambil ayam sembahyang, saya nak sapu muka, sapu tangan. Tu saya sembahyang dengan cara duduk. Waktu tu saya tak boleh nak duduk, saya cuba nak duduk tak boleh juga.
sebab operation kan, usus saya masalah. Semayang cara tidur, ya, berbaring, cuba baring. Jadi kata semayang ni kita kena buat walaupun dalam keadaan kita sakit dan sebagainya. Kita pangkat macam tu. Tapi bagi orang cuci buah pinggang ni, saya rasa dia boleh ambil semayang sebelum satu suku tu ke satu boleh ambil kan. Ada orang tu tolak dia pergi ambil semayang, dia ambil semayang. Dia boleh jalan. Dia boleh jalan. Cuma masa je. Okey, mungkin waktu tu tempat semayang pun jauh bagi dia susah kan. Mungkin dia dialisis tu ada masalah nak jalan tak boleh. Dia boleh semayang cara duduk. Itu Islam dia ajak kita pangkat macam tu. Sebab tu semayang ni dia benda yang sangat-sangat penting. Tapi ada yang mengatakan boleh jamak, yang tu dia kena mengaji kot lain. Yang saya faham tu jamak ni, dia boleh jamak antara benda perjalanan saja. Perjalanan saja. Kalau selain perjalanan tak boleh. Sembahyang menghormati waktu. Ada sembahyang menghormati waktu. Macam mana tu? Perjalanan. Okey. Berlaku tu kepada kes diri saya. Saya bertolak daripada apa ni? Juru. Juru tak apa. Saya bertolak daripada apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada pergi Bandar Baru, saya mai ke Kulim. Saya mai ke panggil apa? Sebarang Jaya jam waktu maghrib. Saya bertolak ke 6.45 sampai kat Juru dah jam lah. Kemudian tu sampai ke hospital Sebarang Jaya jam. Sedangkan maghrib waktu tu dah masuk lah. Saya jam kat situ sampai pukul 8. Akhir sekali masuk waktu maghrib. Saya nak buat macam mana? Baik, kita nak semayang. Kita nak semayang, tapi kita niat insya-Allah minta pada Allah Taala moga-moga kita sempat sampai kat rumah. Sebab Aisyah masuk pukul 8:30. Ataupun kita niat nak semayang kat Masjid Surau, kat Semayang Jaya pun ada, kita singgah. Okey. Maknanya di sini kalau kita jangka perjalanan itu tak habis waktu semayang, maka kita boleh semayang di tempat tu. Sebab di waktu tu rukhsah, kita jam macam mana kan? Tapi sekiranya waktu tu ayat semayang kita dah duduk dalam kereta, tapi semayang macam mana? Kita dah bawa kereta sampai maghrib sampai Aisyah jam kat Sebarang Jaya, ada pula insiden. Waktu tu kita niat, ulama kata kita niat nak semayang. Niat juga, kena niat juga. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Niat tu mesti kena ada. Selepas tu kita kena qada lah macam mana. Bukan kita nak semayang nak bawa kereta ke Allah Akbar. Semayang tak ada. Bukan kita nak semayang sebab kita pegang kereta. Tapi waktu tu ulama kata kena niat kena niat juga. Untuk menghormati waktu semayang. Lepas tu kita kena qada lah. Tu semayang lah. Ada soalan lain. Boleh faham tak puan? Terima kasih lah. Baik. Tak ada, terima kasih. Baik, kalau tak ada kita faham. Saya minta maaf. Terima kasih ucapkan kepada Yang Bahagia Ustaz Nasruddin telah menyampaikan ceramah yang amat memenaskan kepada kita. Khususnya saya silakan wakil pengarah Dr. Sarina nampaknya sebab Malam pun dah buat betul untuk menyampaikan sedikit penghati kepada Ustaz. Apa yang sebab baik. Sini. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Sarina. Dan dengan itu alhamdulillah kita telah sampai ke hujung lah program kita pada hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih lah jazakumullah khairan katsira pada Yang Bahagia Ustaz Nasruddin. Semoga insya-Allah kalau yang dekat-dekat ni bolehlah cari Ustaz Nasruddin di masjid. Masjid Surau insya-Allah. Lagipun Ustaz Nasruddin pun ada Facebook, kita nak tengok jadual. Ada kuliah dia kat Facebook. Nanti saya akan forward lah. Lagipun memang dekat Facebook Mak Mami Ustaz Nasruddin. Dan insya-Allah video ni kita akan upload kat sini.
Okey, jadi segitu insya-Allah sama-samalah kita mohon doa kepada Allah SWT semoga amalan-amalan kita semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Sekian kita akan balik kita dengan baca Tasbihullah dan Surah Al-Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak pergi grup foto satu ke? Ustaz kita sini. Sini. Ustaz kita ambil satu gambar. Cik Samri. Sini gambar. Cik Ustaz Samri. Cik Samri, masuk. Nombor tolong siapa? Kamu Zulaika, suruh Zulaika. oh ya? Zulaika, tolong ambil saya. Kita boleh masuk sekali. Ya? Dah betul sekali ya. Pendengar manis. Gaya bebas. Okey, sekali lagi. Seorang kita ni. Kita kampung 2 tahun lebih umur kan. Kalau kambing biri-biri setahun ke atas. Okey. Anak lelaki seekor, anak perempuan 2 ekor. Anak lelaki 2 ekor. Okey. Kalau kira tumpuk, contoh kita masuk waktu korban kan. Okey. Kalau anak perempuan 2 bahagian, 1 bahagian, anak lelaki 2 bahagian. Kita buat waktu korban. Kita lihat dengan tu. Waktu lain kita kambing kan. Kambing kan. Lepas kita masuk waktu ni, kita join sekali dengan